itu. Baik, baru kita sambung. Dan wajib kita i'tikad pula tiap-tiap seorang itu disempurnakan rezeki dirinya, sama ada halal ataupun haram, maka dinamakan keduanya itu rezeki, dan tiada tasawur bahawa tiada makan akan rezekinya atau ia memakan akan rezeki orang lain. Baik, di sini adalah pada masalah percanggahan orang yang berkata bahawa rezeki itu adalah yang halal saja, yang haram itu bukan rezeki. Jadi jawapan kita Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada perkara itu halal ataupun haram, itu adalah rezeki. Jadi mustahil kalau kita katakan seseorang itu dia mencuri, kemudian dia makan hasil curi, ataupun dia melakukan satu perkara yang pada zahirnya nampak sah tetapi sah serta batal. Di dalam fikih kita ada masalah sah serta batal, kita ada masalah sah bukan sah serta batal, sah serta haram. Dan dalam fikih ya, di dalam fikih kita ada sah serta haram, dan kita ada sah dan sah berpahala, muthab alaih. Jadi kita ada amal kita tu sah dan dapat pahala, dan ada amal kita tu sah tetapi haram dapat dosa. Jadi contoh yang saya beri ialah pada masalah tayamum. Tayamum ketika tak ada air, kita pun wajib tayamum. Jadi bila kita tayamum, kita tiada mendapat akan debu, kemudian kita mencuri debu tayamum untuk kita bertayamum. Jadi debu tayamum yang kita curi tadi tu untuk kita bertayamum mengesahkan tayamum kita untuk kita sembahyang. Tetapi oleh kerana debu tadi tu dapat daripada jalan curi, maka tayamum kita tu hukum dia haram. Jadi bertayamum dengan berdebu curi adalah hukum haram, jadi kita mendapat dosa daripada bertayamum tadi. Adapun tayamum kita sah dan kita pun bersembahyang dengan dia. Cuma bezanya di sini, bersembahyang sepatutnya mendapat pahala, tetapi di sini kita bersembahyang dapat dosa kerana kita bertayamum dengan tayamum orang, tayamum yang dicuri. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lazim berlaku sekarang ini, pada masalah perniagaan yang biasa berlaku, yang ada saya sebutkan pada beberapa tempat tempoh hari, pada masalah yang disebutkan oleh Nabi kita, wala tabi' ala bai'i akhi, jangan wala yabi', maka jangan yang menjual oleh seseorang mukmin ala bai'i akhi, atas jualan saudaranya, maksudnya atas jualan saudara Islam yang lain. Contoh yang saya beri begini, ada seorang ingin membeli katakan membeli pakaian, dia hendak membeli pakaian di kedai seorang laki-laki Islam. Saya menjual pakaian juga. Jadi ketika dia membeli, saya pun memanggil-manggil, beli dengan saya lah, saya jual lagi murah, itu hukum dia haram. Walaupun dia beli kepada kita dan pembelian tu muamalah jual beli itu sah, tapi berserta dengan haram, dan kita memakai akan rezeki yang Allah beri tadi tu atas jalan haram, dan rezeki tadi itulah yang kita beri kepada anak-anak kita. Sehingga itulah yang menjadi penyebab bahawa generasi kita keras hati, jauh daripada agama dan karam dalam maksiat. Jadi misal yang saya beri tadi ni, jual pakaian adalah misal contoh yang boleh kita kaitkan daripada zaman sekarang sehingga zaman dulu lah, daripada zaman dulu sampai zaman sekarang ni. Tetapi zaman sekarang kita ada satu lagi taqadumat, kita ada lagi satu lagi beberapa yang dikatakan tatawurat, yang dikatakan ke depan ataupun kemajuan ataupun kemodernan, iaitu kita berniaga di dalam satu medium sosial kan, kita berniaga dalam Facebook. Jadi katalah satu orang A, dia posting dekat Facebook dia, dia pun mengatakan bahawa saya menjual pakaian ini, harga dia RM10. Jadi saya ni tak ada follower, saya tengok orang A ni banyak follower, jadi saya pergi dekat posting dia dan saya komen kat situ. Bukan saya jual dekat FB saya masuk dekat FB dia, saya komen dekat dia punya posting yang menjual barang tadi. Dia jual RM10, saya kata saya jual RM10 juga, tapi ada free gift, saya kata. Jadi maksudnya saya datang ke tempat dia tu untuk memutuskan jualan dia. Maksudnya saya nak orang beli dengan saya, jualan dia saya nak pancung. Jadi itu setengah daripada perkara yang haram,
yang juga dikatakan rezeki. Ini yang disebut kat sini rezeki, rezeki halal ataupun haram itu adalah rezeki di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dapatlah tadi saya ni tadi dapat rezeki yang haram. Jadi itu sah di sisi muamalah, tetapi hukum dia adalah haram. Jadi hendaklah kita, yang pertama nasihat saya di sini, hendaklah kita jauhi, sebab tujuan kita berniaga adalah untuk memenuhkan perut kita dan untuk memenuhkan perut anak bini kita, supaya tegak tulang belakang mereka itu, supaya dapat mereka itu beramal kepada beribadah ataupun menghamba diri kepada Allah. Tapi jika kita masukkan dengan perkara-perkara yang haram, kita penuhkan rezeki rumah kita dengan perkara-perkara yang haram, terwarislah di dalam keluarga kita itu dengan perkara-perkara terwarislah di dalam keluarga kita itu dengan bibit-bibit kemaksiatan. Jadi akan keras kepala, susah nak sembahyang dan banyak mengkaramkan diri di dalam maksiat, dan akan benci menghampir-hampirkan diri kepada ulama, tetapi akan suka menghampir-hampirkan diri kepada ahli maksiat. Jadi itu dikatakan rezeki yang haram. Jadi di sisi kita dekat sini disebut dekat sini disebut baik benda tu haram ataupun benda tu halal, kedua-duanya dinamakan rezeki. Maka dia kata tiada tasawur. Tiada tasawur, dia kata bahawa tiada tasawur bahawa tiada memakan akan rezekinya atau memakan ia akan rezeki orang lain. Baik. Dia kata tiada tasawur, tidak boleh digambarkan di dalam masalah tauhid bahawa seseorang itu memakan rezeki orang lain. Maksudnya anak yatim, rezeki anak yatim, katakan harta anak yatim tu ada pada dia. Harta anak yatim tu dijaga oleh satu pihak ataupun dijaga oleh diri kita, tapi kita memakan harta dia, kita memakan harta anak yatim. Jadi yang kita makan harta anak yatim tu, itu dikira rezeki kita, tapi atas jalan haram. Jadi suatu dikatakan untuk mendapatkan rezeki itu baik boleh dipilih atas jalan halal ataupun atas jalan haram. Jadi memakan harta anak yatim tadi itu dikatakan memakan rezeki yang haram. Jadi rezeki itu tetap rezeki kita, tapi rezeki itu atas jalan haram. Suatu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa direzekikan kepada kita atas rizqan halalan tayyiban, akan rezeki yang halal dan tayyiban, yang baik untuk kesihatan, baik untuk pembangunan kerohanian kita. Jadi tidak tasawur, dia kata tak boleh digambarkan bahawa jika ada orang memakan rezeki orang lain. Kalau Allah dah rezekikan tu untuk anak yatim, tapi rupa-rupanya dapat dekat orang lain. Kalau kita kata ini bukan rezeki kita lah, yang haram ni tadi bukan rezeki kita. Kalau kita kata begitu, berarti Allah tak mampu untuk mengalamatkan rezeki itu kepada siapa. Jadi Allah nak bagi kat anak yatim, rupa-rupanya jatuh kepada kita. Jadi yang demikian itu adalah mustahil. Sebab tu ijma' Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan rezeki itu sama ada yang halal ataupun yang haram, itu adalah rezeki kita. Jadi kita yang kena memilih sama ada yang halal yang haram. Daripada mana kita pilih? Daripada peraturan ataupun daripada perundangan yang dinamakan syariah, daripada syariat. Jadi bagaimana syariat meletakkan harta sianu siapa yang patut mengambil, harta sianu siapa yang patut mengambil. Baik, begitu ya.